belajarlah untuk merancang supaya ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ada perancangan-perancangan ataupun kita kata kegiatan-kegiatan yang mengembirakan. Kadang-kadang nak berjalan tapi anaknya kena marah, bajunya kotor, bajunya basah tu minumnya. Ada satu kes Umi dapat. Okay. Anak umur 7 tahun makan di kedai, tertumpah air minum terkena bajunya. Okay. Ayahnya marah dengan anaknya sampai tak nak tegur anaknya sampai bulan-bulan. Agak-agak betul ke salah tu? Takkah kita kata itu bapaknya sakit otak, sakit emosi? Bukan anak saja nak tumpah kan. Yang kena pun baju anak. Nampak dah? Anak dah minta maaf dah. Tapi ayah terkata tak boleh maafkan. Ya Rabbi. Maka ini kita katakan bila ada ibu ayah yang merasa otoritinya besar sangat sampai anak minta maaf tak diterima maafnya, itu bukan sayang namanya. Okey. Maka rancanglah perancangan. Pertama mungkin cuti bersama. Carilah waktu-waktu yang benar-benar senggang. Jangan paksa. Jangan dipaksakan. Semua orang mesti ikut. Suka tak suka, berkenan tak berkenan, ikut. Jangan. Bincang, runding, tarikh mana yang paling sesuai. Tarikh A ke, tarikh B ke, tarikh C. Jangan terus semua orang ikut. Jangan banyak cakap. Aduh, semua orang balik kampung. Entah anak ada temu janji, entah anak ada kerja, entah anak ada assignment dan sebagainya. Jangan rasa kita paling penting. Dah, anak juga penting. Perancangan anak juga penting, perancangan kita juga penting. Kalau kita tak merasa dia penting, kalau kita tak rasakan penting urusan dia, dia tidak akan rasa penting urusan kita. Maka dia tidak akan hormat. Kalau ikut pun terpaksa, muka panjang tak habis. Okey, kemudian kita katakan belajar makan bersama tanpa handphone. Makan bersama, waktu makan bila yang boleh makan sama-sama. Mungkin waktu makan malam ke, minum pagi ke dan sebagainya. Rancanglah macam mana pun. Supaya ada makan bersama yang boleh berbual. Bukan dengan handphone. Okey. Dan yang ketiga kita kata, mungkin kita katakan berkayak ke, berbasikal ke lari ke, apa sajalah aktiviti yang kita boleh buat sama dengan penuh kasih sayang, bukan ikut terpaksa. Sama je kan nak pergi makan. Order, ikut apa yang ibu order. Jangan banyak ragang, lambat nanti. Walamak. Padahal dah keluar makan tapi kena marah juga. Baju makanan kena kat baju, duduk salah sikit, air tumpah sikit, itu pun luka. Itu pun marah, itu pun jerit, itu pun membuat anak tersinggung. Kita rasa kita yang hebat, bukan anak. Maka kongsi balik pada dengan anak. Ataupun kita katakan apa hal-hal yang menarik. Selain daripada birthday-nya diraikan, hari-hari pentingnya diraikan, kawan-kawannya diraikan. Ini menandakan kita sayang anak kita dan terbukti bahawa kita merasakan mereka adalah paling penting dalam kehidupan. Okey, maka sekali lagi, jauhkan anak daripada sifat dengki-mendengki. Jangan ada adik dengki kat kakak, kakak dengki kat adik. Jangan. Ini terjadi sekiranya anak-anak melihat layanan dari ibu bapa itu memang tidak setimpal. Layanan ke adik lain, yang kakak lain, yang alung lain, yang angah lain. Jangan. Sebab itu terbuka. Maknanya katalah, ini pengalaman Umi lah, kalau sebab anak perempuannya 3. beli baju raya, pilih kamu nak warna apa. Masa dulu menjahit sendiri, pilih nak warna mana. Nak suruh kakak pilih dulu ke, nak suruh angah pilih dulu ke, nak suruh adik pilih dulu kan. Supaya pilihan itu memang pilihan yang dia berhak memilih. Okey, kita boleh je kata kamu ambil ini, senang, seminit selesai. Tapi sebagai tanda kasih dan sayang kita beri dia hak untuk memilih. Kita pinjam pendapat dia, kita guna idea dia. Okey, nak makan di mana, nak makan apa, jom. Kita kongsi apa kekuatan-kekuatan yang mereka ada dan sama-sama berbahagia dengan kejayaan-kejayaan mereka. Ramai bapa tak pergi ke majlis anak-anak atau sokan-sokan anak-anak di sekolah. Bila ayah tak pergi, makna anak kata ayah tak sayang. Ayah kerja, ayah sibuk. Bila ayah kata dia sibuk, tak sempat pergi, anak besok bila ayah perlukan, ayah nak ambil ubat darah tinggi ni, saya sibuk. Tak sempat ayah pergi sendiri naik Grab.
Nanti saya orderkan Grab. Aduh, hari ini sudah banyak orang-orang yang anak-anak yang tidak sempat nak pimpin ayah pergi hospital ambil ubat darah tinggi, ambil ubat kencing manis, ambil ubat jantung dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang kena makan ubat setiap hari. Kerana ayah dulu kata ke anak ayah sibuk, dan sekarang sampai giliran anak nak kata ke ayah anak sibuk. Jangan marah. Umi dah sampai ujung-ujung ni. Okay. Kalau ada apa hal-hal, bercakaplah 2-3 hari sebelum. Yang kata, okey pagi ni, petang ni. Oh jangan. Kita cakap kalau nak pergi hari esok misalnya. Hari ni cerita. Mak rasa nak pergi ke sini, ke sini, ke sini. Ada masa tak agaknya? Kalau ada pagi ke, petang ke. Nampak tak? Kata lemak ada hal besok. Jangan bagi hari yang sama. Mak kata esok ada ini. Siapa yang boleh hantar? Siapa yang boleh pergi? Sebab anak tak bagi Umi memandu lagi. Kata. Jadi maknanya sangat banyak bergantung kepada pemandu-pemandunya. Jadi maka sekali lagi berunding. Walaupun kita ada hak, walaupun rumah-rumah kita kata. Tapi anak juga ada hak. Kita akan tinggalkan rumah ni untuk dia. Tak payahlah tunjuk sangat kita yang berdominasi. Ni rumah mak sukati mak lah. Oh jangan. Runding. Mesti bincang dulu. Walaupun duitnya duit kita, rumah je rumah kita. Tapi anak kita nak jadi penyebab untuk kita rasa dapat hidup bahagia. Sebab itu jangan kata, alah, anak numpang dengan mak je. Dah, semua kita numpang je. Rumah semua tinggal, betul? Rumah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka sebab itu sekali lagi, dominasi yang besar daripada mak dan ayah membuat anak tak mampu buat keputusan, membuat anak hilang kekuatan untuk berfikir, dan akhirnya anak malas berfikir. Okey, ikut je lah. Kita ke sana, okey, kita ke sini, okey. Akhirnya besok, bila dia sudah berkeluarga, dia patut buat keputusan, dia serahkan ruang keputusan itu pada orang lain. Maka hidupnya tidak akan mengikut urusan dalam otaknya. Dia akan kongsi otak dengan orang lain. Walaupun kalau bendanya betul, tak apa. Kalau bendanya tak betul, dia akan ikut saja sebab dia tidak pernah diberi pengalaman untuk membuat keputusan. Oleh itu sekali lagi, elakkan anak tidak merasa diperlaku tidak adil. Itu yang datang dengki tu. Kita tak dapat adil semua orang. Betul. Sebab kita kata adil, anak kata tak adil juga. Okay? Kita kata kita dah bagi sama rata, anak tak rasa sama rata juga. Kita bagi lebih sikit pada anak yang susah, kata alah memang dia dapat lebih. Makanya kita jangan minta keadilan dari manusia. Kita minta keadilan dari Allah. Ya Allah, aku lakukan ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sebab itu kita kata kita nak bangun balik kekuatan. Kalau kita tak mampu menyelamatkan keluarga, untuk dekat dengan Allah, kita berada di ambang yang paling berbahaya. Maka bangunlah balik, benalah langkah, aturlah kekuatan supaya kita dan anak-anak bercinta dengan Allah dahulu. Bercinta dengan ibadah dahulu. Bercinta dengan Al-Quran dahulu. Bercinta dengan Rasulullah dahulu. Kerana tidak ada sendi yang paling kuat selain sendi agama. Tidak ada buku paling mahal selain Al-Quran. Tidak ada contoh paling baik selain Muhammad. Sebab itu kalau kita masih jahil tentang kelakuan Muhammad, saksiah Rasulullah, hadis Rasulullah, Al-Quran tak tahu, tak faham, tak baca, tak rasa penting, kita tidak jumpa namanya senang hati. Sebab itu kita kata Al-Quran itu syafaat, dia akan bantu kita bukan saja di dunia, tapi paling mahal akan bantu kita di akhirat. Anak yang tidak ibadah, anak yang tinggal solat, tolong baiki solatnya. Jangan dihina. Anak yang tidak taat agama, jangan dihina. Jangan diherdik-herdik, jangan dimaki-maki, jangan dimarah-marah sangat. Tapi didoa sebanyak-banyaknya. Sebab perlakuan anak-anak sangat-sangat bergantung kepada apa yang dia jumpa. Pada apa yang dia buat keputusan. Bila anak yang sudah dewasa, umi anak semua sudah dewasa, jadi keputusan-keputusan yang mereka buat itu, Umi hanya bagi pandangan. Itu pun kalau diminta. Tak minta, tak payah bagi. Okay. Mak, kalau begini macam mana? Kalau begini. Kalau dia minta, kita bagi. Kalau tak minta, diam aja. Supaya dia terus belajar. Kalau salah, kita terus buat lain-lain. Pindalah, begalah, buatlah apa yang patut. Ada masalah, ceritalah berapa yang dia mau nak cerita. Bukan paksa. Okay? Kalau tak cerita, kita tak tahu. Tapi jangan korek-korek, jangan tambah-tambah. Fahamkanlah cerita itu dan bantulah dia untuk, katalah dia rasa curiga ke, rasa apa-apalah.
Apa saja perasaan yang anak luahkan dengan kita, dia bukan minta masalah, dia minta penyelesaian. Dia minta penyelesaian. Mungkin penyelesaiannya dengan duit, mungkin penyelesaiannya dengan nasihat, mungkin penyelesaiannya dengan doa, mungkin penyelesaiannya dengan pesan-pesan lain. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan bahawa untuk kita harus pertama sayang dengan diri kita sebagai hamba Allah, sayang diri kita sebagai khalifah Allah, sayang diri kita kerana sebagai calon syurga Allah. Oleh itu orang yang tidak mencintai Allah, dia bermakna tidak cinta dengan dirinya, nak humban dirinya ke dalam neraka. Orang yang tak cinta Rasulullah, dia akan rosak akhlaknya sampai bila-bila pun. Tidak ada akhlak yang benar-benar baik daripada siapa pun selain daripada akhlak yang Rasulullah tunjukkan. Kalau tak anda belajar dengan akhlak Rasulullah, bermakna kamu tidak jumpa namanya akhlak baik, kamu tidak jumpa dengan rasa tenteram dan rasa damai. Yang ada balik rasa kelang kabut. Kerana akhlaknya, adabnya tidak diikut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dua tokoh ini, cinta Allah, cinta Rasulullah, modal pertama untuk bahagia di dunia dan akhirat. Kedua, cinta keluarga adalah merupakan hazanah paling besar yang Allah akan tanya nanti di akhirat. Mengapa? Apa kamu buat dengan anak kamu? Sebab itu kita kata, setiap anak yang lahir itu bersih, suci, maka mak ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibu ayah lah yang membuat anak berwarna-warni yang salah. Kalau anak mak ayah bagi warna salah. Oleh itu, kalaulah mak ayah pernah buat salah, sekarang ini baiki. Bagi anak nampak mak ayahnya berubah. Ayah tak nak marah-marah lagi, mak tak nak jerit-jerit lagi, mak dah tua, mak dah tak nak marah-marah. Jadi jangan buat mak marah. Kalau pun marah, marahlah dengan santun. Sebab kita bukan orang muda lagi. Maka belajar untuk membaiki diri, belajar untuk bercinta dengan Allah, belajar untuk bercinta dengan syurga, belajar untuk merasa nikmatnya lembut, nikmatnya santun, nikmatnya beradab, nikmatnya berakhlak.